الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tuhan kata, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Apa dia ayatillah? Al-Qur'ani wa ghairih. Bada Al-Qur'ani wa ghairih, Qur'an wa ghairihi, dan yang lain daripada Quran. Jadi orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah, yaitu Quran, kufur ni pertamanya yaitu kufur dengan bahawa dia tak percaya kata Quran ni diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kufur arti dia kufur bahawa Quran itu adalah perintah Allah. Dia tak percaya kata Quran itu perintah Tuhan. Dia tak percaya kata Quran itu kitabullah. Itu mana kufur. Dan dia tak percaya kata kandungnya, isi yang ada dalam Quran itu adalah benar. Sebab itu Tuhan sebut di antaranya, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Adakah, qul hal nunabbi'ukum, katakanlah wahai Muhammad, hal nunabbi'ukum, adakah kami telah cerita kepada kamu, bil akhsarina a'mala, dengan orang yang paling rugi ni sebuah amal. Dia duk buat amal banyak-banyak dia tadi, walaupun orang kafir ni bukan kata dia buat benda jahat belaka, ya ada dia buat benda kebaikan, supaya dengan dia taat kepada ibu bapa, lepas tu pula dia birrul walidain, dia buat molek kepada dua ibu bapa, ya sedekah, ya gapo semua. Tapi dengan sebab dia tak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Tuhan kata, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, orang yang paling rugi ni sebuah amal, alladzina dhalla sa'yuhum, itu orang yang telah sesat usaha mereka itu. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, ketika mereka itu hidup dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka itu duk mereka itu duk kira kata dia tu duk buat benda molek, padahal dia ni orang paling rugi sekali.
ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka itu ialah orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah, wa liqaihi, dan kufur dengan hari berjumpa dengan Allah. Fa habitat a'maluhum, maka runtuhlah oleh amalan mereka itu. Kebaikan mereka tu buat tu runtuh, tidak dikira dengan sebab dia kufur kepada Allah. Fa habitat a'maluhum, fa ia dak harap kata barang molek ia dak buat sani. Fala nuqimu lahum, maka kami tidak kira bagi mereka itu tu yaumal qiyamati wazna. Kami tidak dirikan, kami tidak timbang bagi mereka itu dengan penimbang. Tak ada kira sikit habuk pun, kalau banyak sekalipun tak kira si. Walaupun dia buat kebaikan. Sebab apa? Zalika jazaohum jahannamu bima kafaru. Iaitu balasan mereka itu ialah neraka jahanam dengan sebab mereka itu kufur. Zalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Dan mereka itu jadikan ayat-ayat aku dan rasul-rasul aku tu huzwa, main buat suka main. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala buat suka main-main. Maka orang tu panggil orang kufur. Alladzina kafaru, orang kufur. Sebab tu Tuhan sebut dalam ayat ni, innal ladzina kafaru bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan ayat Allah Quran, lahum azabun syadid, bagi mereka itu azab yang sangat pedih. Sebab apa azab ni syadid? Syadid azab yang sangat teruk. Nah, azab syadid ai bisababi kufrihim, dengan sebab mereka itu kufur fi dunia, dengan dunia, bisayfi, dengan pedang. Sebab Nabi perang ke kalah buat mereka. Wa fil akhirati, dan di akhirat bil khuludi finnar, dengan kekal dalam api neraka. Sebab tu dia kata siapa innal ladzina kafaru, orang-orang kufur tu siapa? Kawaf di Najran, supaya rubunge Najran. Rubunge Najran, Nasara Najran mari jumpa dengan Nabi kufur. Bi ayatillah, ay zikril ayat, dengan sebut ayat-ayat. Nah, bi ayatillah ya kata zakaral ayat, Tuhan sebut ayat-ayat. Wa in kana al-'adzabu asy-syadidu mutarattiban 'ala al-kufri bi ayatin min ayatillah. Tuhan sebut ayat-ayat hak sungguhnya kalaulah orang kafir saat ni tu kufur dengan satu ayat sahaja, maka telah kena azab dah. Li annal waqi'a anna man kafara, kerana berasa hak sungguh bahawa mereka kufur, laisa kufruhu, bukan kufurnya maksusan bi ayah, ditentukan dengan satu ayat, bal kana kafiran, bahkan dia kufur bil ayat, dengan ayat-ayat banyak. Kal yahudi wan nasara, seperti orang Yahudi Nasara, fa innahum kafirun, maka sungguhnya mereka itu kufur bil ayat, dengan ayat-ayat. Tu Tuhan sebut tu maknanya lahum azabun syadid, bagi mereka itu azab yang teruk. Wallahu azizun, dan Allah Ta'ala azizun, Tuhan ay ghalibun ala amrih, Tuhan yang mengatasi di atas amrihi, pekerjaannya. Kerjaan Tuhan itu Tuhan belaka, orang lain tak boleh campur apa. Fala yamna'uhu syai'un min injazin wa adamih. Fala yamna'uhu, maka tidak boleh dilarang, disekatnya syai'un oleh suatu min injazi wa'dih, daripada meluluskan atau melaksanakan janji baik. Wa'dihi ni janji baik, wa wa'idih, wa'id ni janji tak molek, janji jahat, janji buruk, janji wa'id iaitu janji neraka. Kalau wa'dihi ni
Nah, janji molek. Sebab tu khilaf ulama dalam bab akidah, innallaha la yukhliful mi'ad. Tuhan tidak menyalahi mi'ad. Tak menyalahi janji. Apa maksud tak menyalahi janji? Kata setengah tak menyalahi janji, iaitu janji al-wa'du, iaitu janji baik. Ada pun wa'id. Wa'id Tuhan janji, Tuhan boleh menyalahi. Karena Tuhan janji neraka, tapi dengan rahmah Allah. Orang yang buat dosa contohnya, Tuhan akan azab dia, tapi Tuhan ampun kepada dia. Itu janji, itu boleh menyalahi. Itu khilaf ulama di situ. Tak semestinya kata sebab Tuhan ni fa'alul lima yurid. Tuhan ni buat apa hak dia kena, dan tidak ada seorang pun hak yang boleh lah hak boleh melemahkan Allah Subhanahu wa taala ke. Tak ada. Sebab tu sini ni Tuhan sebutnya iaitu min injazi wa'dihi wa wa'idih. Dzuntiqamin, mempunyai intiqam. Apa makna intiqam? Uqubatin. Kalau kira intiqam ni balah Tuhan balah. Uqubatin syadidatin, siksa yang sangat teruk. Mimman asah, atas mereka yang derhaka kepadanya. La yaqdiru ala mithlihi, tidak kuasa di atas seumpama azab uqubah sana itu denda ni ahadun oleh seorang. Tu siapa? Tuhan sebut aman adzallamu mimman dzukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Dan siapakah lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan kepada mereka, orang tahu dah. Bila orang royak tahu belaka dah, thumma a'rada anha, tapi dia a'rada anha, dia kembali tak turut. Inna minal mujrimina muntaqimun. Tuhan kata kami akan balah. Intiqam, muntaqimun tu makna balah. Supaya orang buat kita tak molek, kita balah dia klik. Maka orang buat maksiat, maka Tuhan balah klik dia. Tu. Ya. Fa in intahau, dan apabila mereka itu tu orang panggil apa ni, mereka berhentilah, tak ada buat dah, maka Tuhan fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim. Maka jika mereka berhenti, maka Tuhan apa? Dan semoga kalaulah mereka itu berhenti daripada buat maksiat, maka Tuhan Tuhan apa dosa mereka. Maknanya sebab tu orang kafir ni apabila masuk Islam, maka Tuhan apun dosa dia semua. Kebajikan hak dia buat, kebajikan saat ni, kebajikan kafir ni, lepas tu bila dia masuk Islam, hak Tuhan raya hak apung semua. Tapi kalaulah hak buat jahat pun, supaya orang buat jahat ke dah, orang duk jadi tak molek, duk buat jahat ke apa semua pun, apabila dia jadi molek, dia taubah ila Allah, Tuhan tukar jadi molek. Tuhan sebut wa man taba wa amana wa amila salihah, dan siapa yang taubat dan beriman kepada Allah dan beramal soleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka Tuhan akan tukar kepada mereka ini, kepada mereka itu sana itu, Tuhan tukar sayyiatihim, kejahatan, hasanat jadi benar molek, boleh pahala, jadi pahala. Kejahatan hak buat dulu jadi pahala. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Taala Maha Pengampun. Dan Tuhan sebut dalam ayat yang lain pula, iaitu ada hak Tuhan sebut ke kullil ladzina kafaru, katakanlah kepada orang-orang kafir sana, in yantahu
Katakanlah kepada orang kafir, yang tahu jika mereka itu berhenti daripada kufur mereka dengan bahawa mereka jadi Islam, yughfar lahum ma qad salaf, diampunkan bagi mereka itu bagi telah lepas. Wa ayyudu, dan jika mereka itu buat pula, faqad madat sunnatul awwalin, maka telah lalu sunnah orang-orang dulu. Dan Tuhan kufur pula tu, Tuhan murih sungguh dah lah. Jadi maknanya orang-orang kafir saat itu bila dia masuk Islam, dia ampunkan dosa semua, jadi putih, jadi bersih, suci, mulas sepengah budak ke. Jadi kot tu. Tak pastilah kata kebaikan dia dak buat saat itu, kalau kita kira bila dia taubah ke, maknanya dia masuk Islam ni supaya taubah. Tuhan tukar jadi kejahatan, dia kebaikan lagi ke. Nah, kulil ladzina kafaru in yantahu yughfar lakum ma qad salaf. Tuhan ampun kepada dia. Tu maknanya, nah, innallaha la yakhfa alaihi syai'un, sesungguhnya Allah Ta'ala la yakhfa, tidak sembunyi, alaihi, di atas Allah, syai'un, oleh sesuatu pun. Sebab apa? Sebab Tuhan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ila Allahi turja'ul umur. Tuhan tahu bagai hak depan mereka itu dan bagai di belakang mereka itu, dan semua perkara akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu ya'lamu sirra wa ma, nah, innahu ya'lamu sirra wa ma yakhfa. Nah, yaitu sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaq, sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghuthan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaallah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Tuhan tahu bagi hak mereka, hak terang panggil al-jahra, bagi hak terang, hak orang nampak, dan bagi hak sembunyi. Sebab tu Tuhan kata wa asirru qaulakum, tusuklah kata-kata kamu. Wa asirru qaulakum, tusuklah kata-kata kamu. Awijharu bih, atau terangkan, boleh. Tusuk tak apa, tak apa. Lepas tu tunjuk tak apa. Wa sirru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Tuhan tahu dengan barang hak duk dalam hati. Tak leh nak tusuk gapo depan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu cara kitanya, kita kena taubah ila Allah, kena taubat Tuhan lah. Itulah. Tak. Kita kena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena taubat Tuhan. Tak betul lah, Tuhan tahu. Dan tusuk di mana dengan Tuhan ni? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tu maknanya Tuhan sebutnya inna Allah, sesungguhnya Allah, la yakfa alaihi syai'un. Syai'un mana? Kainun fil ardi, yang adalah ia sesuatu tu dalam bumi, wala fis sama, dan tidak juga sembunyi perkara yang ada di dalam langit. Tak boleh nak sembunyi gapo dengan Tuhan. Hak ni dia kata raddun, ni rad ala nasara Najran, di atas nasara Najran fi da'wahum, pada dakwa mereka itu uluhiyat Isa, yaitu kata Nabi Isa saat itu jadi Tuhan. Wajhur raddi, dia kata wajah rad annal ilah, bahwa Tuhan huwallazi la yakhfa alaihi syai'. Jadi Tuhan ni iaitu Tuhan yang tidak sembunyi di atasnya oleh sesuatu. Wa Isa, dan Isa yakhfa alaihi ba'dul asya'. Isa saat itu sembunyi di atasnya setengah perkara. Ba'tirafihim, dengan iktiraf mereka itu, fala yusluhu, maka tak patut an yakuna Isa ilahan, wasa Isa di Tuhan. Wa annal ilah, dan wasa ilah Tuhan itu wallazi yusawwirul khalqa, Tuhan buat merupakan makhluk fil arham, dalam rahim-rahim. Wa Isa la yaqdiru ala dhalika, Isa tak kuasa di atas demikian. Dan Isa tak kuasa. Fala yusluh an yakuna ilahan,
maka tak patut mustahil bahawa Isa jadi Tuhan. Nah, wa ibaratul khazin, ibarat khazin, wa qila katakan innal ayata, semuanya ayat waridatun, ayat itu turun fil raddi kerana nak rad ala nasara, dia tahu nasara. Wa dzalika, dan demikian, anna Isa kana yukhbiru bi ba'dil ghaibi, kerana Isa ni dia duk cerita setengah-setengah perkara gaib. Dah, Isa ni lah duk cerita setengah-setengah perkara gaib. Isa ni duk wayak setengah perkara gaib. Sebab tu Tuhan tak wi. Dah, perubak nak bomo kapung hak biasa duk perubak gapo semua pergi hingga dengan siuk tu tak ada. Sikit. Dah jaga benarlah benda tu. Kerana apa? Kerana orang nak pengaruh teruk. Kerana yo orang ni gini. Orang ni nak ke Tuhan. Dia nak ke Tuhan. Fitrah manusia tu nak pasal bagai-bagai hak pelik-pelik orang panggil. Kerana dia beriman ada Tuhan. Dah benda pelik-pelik ni Tuhan yang boleh buat. Nah. Apa kalau Tuhan wi ilmu tu kepada manusia, wi ilmu tu kepada manusia, maka pada ketika tu bila Tuhan wi ilmu lagu tu kepada manusia, buat manusia saat itu pergi kepada fikir kepada Tuhan. Nah, jadi buat jadi syirik dan sebagainya. Kerana dia hati orang ni dia fitrah kan, fitrah nak pada Tuhan. Kita ni nak cari Tuhan. Dah sepuluh syirik buat berala tak kau nak ke Tuhan tu, tapi dak temengnya. Dak buat tak betul adu kerana dak kira tahu buat baru boleh di kamak kali. Muga buat baru sama muga dia nak Tuhan. Tapi dia tak temung, pasti dia tak percaya kata kita nak pegang kata Tuhan. Tak kata ya. Lepas tu apabila kita saat ni tu ada perasaan nak pada Tuhan, Tuhan ni Tuhan buat bagai pelik-pelik. Apa kata jadi bagai pelik-pelik? Orang ada buat bagai pelik-pelik, pergi dah hati tu. Ya pergi dah. Sebab tu bahaya. Syirik. Caya ke bomo kadang-kadang bomo jadi kali tu ya. Tuhan istidraj, orang panggil istidraj ni Tuhan nak uji. Jadi sekali tu ya, apa kata jadi sekali tu pakak berakuk kita dak hingga sore abau. Pakak builah dengan sedekah penuh tahun-tahun. Tu kerana sebab tu Tuhan dak banyak bomo gini. Nabi Isa turun tu kerana Bani Israel ni dia bomo banyak. Bomo fubak orang. Jadi Tuhan turun mukjizat Nabi Isa ni supaya tunjuk kata bomo ni iaitu tak boleh lawan hak Tuhan lah. Muka Nabi Isa kata ya Tuhan. Dia ni ialah Rasul, hamba Tuhan dan Rasul, Nabi Tuhan. Maka Nabi Isa dia buat, dia sapuh muka, dia sapuh balai jadi hingga orang bisu hingga apa semua hingga belaka. Bila hingga belaka sana itu fok-fok ni dia rasa sepengah ish. Kau Tuhan turun tu Tuhan nak ayat Tuhan ya hak parah sekali ni. Bomo-bomo Bani Israel itu Allah habis. Jadi mukjizat lah. Tapi apa kata turun tu benar pelik-pelik pergi atas Nabi Isa jadi Tuhan pula. Tu. Dalam Islam ni sebab tu tak ada. Dia ada rahsia. Ada rahsia lah. Bukan kata tak ada. Dia ada rahsia lah. Rahsia yang Allah Ta'ala hak supaya kisah orang ambil kursi raja sahabat Raja Tino Nabi Sulaiman kan. Jadi ada orang ada ilmu tu. Ada orang ada ilmu, indahu ilmu bil ghaib orang panggil dah. Benar rahsia rahsia hak Tuhan bui ke dia lah seolah telah tu. Ada.
Sebab tu Tuhan tak ada beri kepada orang ni ilmu hak lebih pada tu. Tu. Tengok bila Nabi Isa ni, tengok dah. Sini tu wazalika anna Isa kana yukhbiru bi ba'dil ghaib. Bila Nabi Isa boleh royak benda gaib, dia royak munduk taruh gapo dalam tempat duk sipai padi gapo, dia tahu semua tu. Nah, fa yaqulu akalta fi dzalikal yam kadza sana'ta kadza. Nabi Isa boleh royak memakai gotuh ininya kata, lepas tu buat gotuh ini masak gapo. Wa annahu yuhyil mauta, adalah dia menghidupkan orang mati. Orang yang mati saat itu buat hidup. Wa yubri'ul akmah wal abras, dan apa ni, orang bisu boleh kecek, orang balah hingga. Wa yakhluqu minat tin, dan buat burung kahayati tair, buat tanah supang burung. Fayanfukhu fi siyu fayakunu tairan, jadi burung. Nah, fadda'at nasara fihi annahu ilah, maka orang Nasara pun dakwa kata dia Tuhan. Wa qalu mereka itu ma qadara ala dhalika, tidak kuasa di atas mereka illa li annahu ilah, malaikat dia Tuhan lah. Faraddallahu alaihim, maka Tuhan tolak di atas mereka dhalika. Wa akhbara, dan Tuhan cerita annal ilah, bahasa Tuhan huwa alladhi la yakfa alaihi syai'un, Tuhan itu ialah yang tidak sembunyi di atasnya oleh sesuatu. Wa annahu alladhi yusawwiru fil arhami kaifa yasha, dan dialah Tuhan buat rupa orang dalam rahim kaifa yasha. Wa anna Isa sawwarahu Allah fil rahim, maka Isa ni Tuhan buat dia dalam rahim. Fa huwa min jumlati khalqih, dan dia ni daripada jumlah makhluk Tuhan. Sebab tu ketika turun ke, nah, qala wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ketika Tuhan tanya, ya Isa bin Maryam, adakah engkau kata kepada orang saat itu suruh jadikan engkau dan mau engkau tu Tuhan, dua Tuhan selain pada Allah? Nabi SAW qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, maha suci engkau ya Allah, tak patut, tak boleh aku nak katalah tu. In kuntu qultuhu, kalau aku kata suruh faqad alimtah, aku tahu. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau tahu bagai diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik, aku tak tahu bagai yang ada di sini, tak tahu. Lepas tu Nabi SAW, ma qultu lahum, aku tak ada kata pada mereka itu illa ma amartani bihi, mereka bagai yang engkau suruh aku lah, ana'budullah, semua Tuhan, Rabbi wa Rabbakum, Tuhan aku dan Tuhan kamu. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an a'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Tekah aku duduk tu aku tahu aku kata apa. Nah, falamma tawaffaitani, tatkala aku wafat, aku sempurna aku akan angkat aku naik ke atas langit. Falamma tawaffaita antani kunta antar raqib alaihim, aku dah tengok mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, aku tengok nampak semua bagai. Nah, Tuhan kata, kemarin Tuhan kata lagi, in tu'adzibhum, ni hak belah ke panggil dia. In tu'adzibhum, kalau engkau azabkan mereka itu ya Allah, fa innahum ibaduk, maka mereka itu hamba kau. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ampun pada mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau maha mulia, maha bijak, maha besar. Nah, tu no ayat. Nabi Isa kata dia tak ada suruh benda lah tu. Tu mana kata la yakfa alaihi syai'un, tidak, innallaha la yakfa alaihi syai'un, sesungguhnya Allah tidak sembunyi di atasnya sesuatu, kainun fil ard, yang ada di bumi, wala fis sama, dan tidak juga di langit, li ilmihi bima yaqa'u, kerana Tuhan tahu bima yaqa'u, dengan bagai yang berlaku fil alami, dalam alam, min kulliyin, daripada benda kulli, benda satu-satu.
wa juz'iyyin dan benda kecil-kecil juzuk-juzuk semua. Tuhan tahu belaka. Wa khassahuma dan Tuhan menentukan kedua atau wa khassihima macam itu tak apa atas pada li ilmihi atas ada ilmihi mana li khassihima. Nah, atau wa khassahuma dan Tuhan menentukan kedua al-ard was sama langit dan bumi sana bidzikri dengan sebut ana bidzikrihima li'anna al-hissa kerana bahasa his pencenderaan la yatajawazuhuma tidak melangkah kedua tidak melebihi kedua. Jadi bagi kita ni kita tak nampak bumi dengan langit lah sebab tu Tuhan royak dua tu ya padahal arash ada lagi Sidratul Muntaha At-Tahnun tu ada banyak lagi tapi Tuhan tak ada sebut. Tuhan sebut langit dengan bumi saja kerana his atau panggil pencenderaan kita tak lepas pada hak tu ya. Duk musim hak tu kita tak mampu nak pergi lebih pada tu sebab Tuhan sebut tu habis huwallazi yusawwirukum fil arhami huwallazi istiqnas mulalah ya Allah allazi yusawwirukum ialah Tuhan yang merupakan kamu fil arhami dalam rahim-rahim kaifa yasha bagaimana dikehendaki olehnya bagaimana Tuhan nak Tuhan rupakanlah tu. Min dzukuratin daripada lelaki ada Tuhan buat lelaki wa unuthatin dan tina wa bayadin putih wa sawadin hitam wa ghairi dzalika dan lain daripada demikian Tuhan buat semua. Tu la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Tuhan yang disembah. Mana la ilaha ma'buda bihaq, la ilaha ma'bud bihaqqin. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Mana la ilaha ma'buda bihaqqin. Tidak ada Tuhan yang disembah bihaqqin dengan sebenar illa malakah huwa ya Allah al-azizu yang mulia fi milkih pada miliknya. Ini panggil ayat tauhid, ayat tauhid. Tuhan suruh Tuhan royak atau Tuhan satu sahaja. Tidak ada Tuhan malaikat Allah sahaja. Tuhan yang mulia. Fi milkih atau mulkih. Kalau baca milkih mana miliknya, mulkih mana kerajaannya. Situ ya bezanya. Habis ke tu. Al-Hakimu Tuhan yang bijak fi sun'ih pada kejadiannya. Bijak ni maknanya Tuhan buat tak ada kurang, tak ada lebih, tak ada bom molek belaka. Tuhan sebut Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tak akan nampak pada kejadian Tuhan saat itu min tafawut, ada kurang, tak ada. Jadi molek belaka. Semua Tuhan molek, sesuai semua. Tak ada cedera, tak ada kata tak molek, semua molek. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Maka suruh tengok pula farji'il basara hal tara min futur. Tengok berapa kali ada ke tak kekurangan? Ada ke tak? Jawabnya tak ada. Semua saat ini sempurna belaka. Sebab Tuhan sebut wa khalaqa kulla syai. Tuhan buat semua benda faqaddarahu taqdira. Faqaddarahu taqdira. Maka Tuhan takdir ukur jadi bermula
molek semua. Kan sebagai takdir orang je ni. Kita seorang juga dekat dengan rezekinya, dengan rupanya, dengan bentuknya, dengan anak orang tu, dengan beranak situ, kapur situ, jadi molek semua. Molek semua. Tu tak ada kita ni lu. Lupa juga apa orang buat rumah. Allah sini jadi bucu beseneng. Kan sini jadi gini kalau baik ni hingga sikit. Tu kita nak ayat, tapi Tuhan ni tak. Tuhan sempurna sungguh. Tuhan buat molek semua. Dunia ni supaya kita tengok dunia ni baik. Dunia ni kalau besar sikit kita nak jalan tak boleh, berat. Kaki kita berat kalau lah dia halus sikit melapang pula terapung sebab tarik ke dunia dia tak bermolek. Sebab tu orang naik bulan sungguh Allah alam. Kalau turun dia tunjuk dia nak jalan kali dia ubah. Dia keringat kerana dia halus. tak bermolek dengan manusia. Bulan dengan orang ni dia tak bermolek. Dengan dunia ni besar, dunia dengan orang dia bermolek. Tak ada kata melapung tak. Dia nak jalan ubah nyukur kerana dia tak ada. Ya halus pada dunia 4 kali, 3 kali, 4 kali. Bagi pagi dunia ni segi bulan. Tahu mana ukur bila? Dah demo ya. Boleh jadi benda tu tak ada wajib apa yang tak ada mustahil apa. Orang ngaji ke? Tuhan sebut lah Quran, ya ma'syarul jin wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Tak boleh nak temu naik langit tak boleh melainkan dengan sultan, dengan ilmu. Jadi mereka ada ilmu boleh ya. Kita tak ada ilmu tak boleh buat apa. Situ ialah. Habis. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Ini ayat hak. Ya Allah yang menurunkan di atas kau Alkitab, akan Quran. Minhu, di antara Quran itu ayatun muhkamat. Ada ayat-ayat muhkam. Apa dia ayat muhkam? Ayat hak tidak ihtimal, tidak boleh tanggung melainkan di atas satu makna saja. Orang panggil ayat muhkam. Dia tidak boleh tanggung melainkan di atas satu makna sahaja. Makna dia qat'iyatud dilalah, iaitu hak yang putus petunjuk makna dia saat ini, tidak tunjuk di atas benda yang lain. Supaya Tuhan sebut laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak serupa Tuhan dengan sesuatu dan ia maha mendengar, maha melihat. Hak ni orang panggil ayat muhkam. Ayat muhkam kerana ia menunjuk di atas Tuhan ayat tak serupa. Nak gitu tak boleh, tak ada makna dia nya Tuhan tak serupa. Apa kata Tuhan tak serupa saat ni? Itu kita ni kena tahu kata tak serupa ni. Ya ada benda dunia kena tahu tak benda dunia ni ke apa? Dunia ni tak lepas dan neka ke? Dunia ni tak lepas dan neka ke? Pertama, dunia ni boleh ada dan boleh tak ada. Makna kata ia boleh menasa dan dia baru. Itu dunia orang panggil. Benda yang boleh ada dan boleh tak ada. Jadi Tuhan ni mesti kekal. Dan Tuhan mesti sedia. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Yang kedua pula, dunia ni, makhluk ni dia ada sifat. Dia ada warna putih, hitam, kuning, hijau, merah, semua tu. Yang tiga pula, dunia ni ada umur. Azminah, ada masa orang panggil. Ada umur berapa? 1000 tahun, 1 juta tahun, 2 juta tahun. Dunia ni dia kata 20 berapa ribu juta tahun lah. Tuhan buat alam ni dia kata lah 13,000 juta tahun. Wallahu alam. Fak ni duk pukul dengan nama tahu. Duk menunjuk dabai kata dia tahu itu selera. Bukan sungguh pun kadang-kadang kerana ilmu tu masih orang panggil ada sungguh boleh ukur gamak-gamak tu, tapi sebab Tuhan kata ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wala ma kuntu muttakhidal mudillina aduda. Aku tak ada tunjuk dia tukar aku buat dunia semua. Dan mereka itu tak ada. Kau Tuhan buat langit, bumi, buat orang, buat gapo.
Tuhan tak ada awak sekali dengan dia, tak ada orang tu lupa. Dah tekah wala khalqa anfusihim, tekah buat ma asyhadu khalqas samawati wal ard. Kau Tuhan langit bumi Tuhan tak tunjuk apa ali. Tak ada dia tahu serai habuk Tuhan buat serai Tuhan. Dan tidak juga buat diri mereka. Wa ma kuntum muttakhidhal mudillina aduda. Dan aku tak ada kosi dengan siapa, tak ada dia tolong apa. Hal atalal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ada kedak satu masa hak manusia dah tekah tak ada apa perkara. Ada kedak? Nak kita kan kita ada tu tekah kita ada. Mana Tuhan buat ada kita. Jadi tekah tak ada apa perkara nak kita kan kita tak ada apa perkara kan Allah la syai'a ma. Tuhan ada tak ada benda sahabut ke. Yang keduanya, yang keempatnya itu benda baru ni ada amkinah, ada tepat. Yang ambil penti, yang ambil kawasan dia supaya kita tahayyuz, istilah ilmu mantik atau ilmu apa ni falsafah ni panggil tahayyuz, iaitu ambil tepat. Ada cupcake besar kecil sana itu. Supaya Allah buhala berah tu lah, maknanya semua benda ni alam ni ya udara penuh dengan udara. Kita kena ambil. Jadi Tuhan tak gini. Kalau gini kena baru. Nah. Ada? Tidak semesti kata Tuhan duduk situ. Nah, Tuhan ni qiyamuhu ta'ala binafsih. Tuhan berdiri dengan sendiri, tak perlu kepada tahayyuz. Tuhan nak perlu apa? Ada Tuhan kena turun ke nak tahu hak kita? Tuhan kena mari ke nak tahu hak kita? Tak kena Tuhan. Disifatkan Tuhan sebagai di mana-mana tempat Tuhan tahu semua. Nah, nahnu aqrabu min hablil warid. Nah, Tuhan kata kami ni lebih dekat daripada ulat-ulat leher lagi. Karena nak ayat ilmu Tuhan, dan Tuhan tahu, dan Tuhan tahu sungguh ke panggil. Sebab tu bila kita kata Tuhan tak serupa, lepas tu ngaji qiyamuhu ta'ala bi nafsih, maknanya Tuhan berdiri dengan sendiri, kecek mudah-mudah dengan ibarat nak mudah faham. Tuhan ada cara dia, tak perlu kepada tempat-tempat, tak ada. Dan ketika Nabi Musa pergi jumpa Tuhan, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa pergi jumpa dengan Tuhan di Bukit Tur Sina. Bukan Tuhan ada di situ. Kata kecek dengan Tuhan, wa kallamahu rabbuhu, Tuhan kecek dengan Musa. Qala rabbi arini anzur ilaik. Hei Tuhanku, yang kata tunjuk pada aku nak tengok. Anzur ilaik, nak tengok Nabi Musa. Qala lan tarani, Tuhan kata pun tak boleh nampak aku. Walakin anzur ilal jabal, tengok bukit dulu. Falamma tajalla rabbuhu, maka tak kala Tuhan nyata akan sebagai nyata yang layak bagi Allah. Kata setengah tajalla amruh, nak kita tengok bukit tu, nak boleh tengok ke tak? Nah, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka, kocok gogok pada selok umat tu ya. Ja'alahu dakka wa qarra Musa sa'iqa, maka Nabi Musa rubah selok, mati selok. Falamma afaq, kata kala kabar, qala inni tubtu ilaika wa inni apa ni, falamma afaq qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwal muslim wa ana awwalul mu'minin. Tajalla tajallian kama yaliju bi jalalihi ta'ala. Tuhan nyata akan sebagai nyata yang layak dengan Allah. Tajalla amruh, Tuhan nyata ternyata pekerjaan urus perintah Tuhan. Tuhan nak kocok tu kan, wallah alam. Kita tak tahulah. Wallah alam. Dah. Nyata sungguh Tuhan nyata tu mana Tuhan nak tengok di bukit. Kalau tetap fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani, kalau bukit tetap nampak Tuhan kata. Tapi falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa, wak jadi selok lalu. Dah naik Isra Mi'raj, kena pada Sidratul Muntaha. Bukan mana kata Tuhan duduk di situ. Tuhan nak Nabi kita nampak
Nampak di mana itu boleh nampak. Wujuhun yawma idzin wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari hak muka seorang saat bersinar dan akan kepada Tuhan akan nampak. Dia tengok Tuhan. Ada apa? Tu ada salah apa? Nah. Kerana kalau kita tu Tuhan duduk dalam bumi, duduk dalam langit, mana tu Tuhan ambil tepat. Kalau Tuhan ada arah, mana Tuhan perlu pada arah. Sedangkan Tuhan sebut fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Tuhan mempunyai arasy. Nah, sebab tu kita tak pegang kata Tuhan duduk di atas arah. Pegang Tuhan ayat selain sekamislihi syai. Tuhan ayat muhkamah Tuhan tak serupa. Tak serupa lah, tak serupa. Tuhan tak ada ambil tepat. Tuhan juga tak lalu masa. Dan Tuhan juga tidak. Nah, tidak bukan maqadir boleh hukum. Besar kecil bukan. Dan bukan, dan tidak ada jihad. Manusia ni, benda baru ni ada jihad. Ada maqadir boleh hukum. Sebab Tuhan maha terkaya. Tidak. Dalam nekara saat ni. Lepas tu, ayat-ayat hak lain tu apa panggil ayat? Hak memberi waham. Ayat mutasyabih. Tengok tangan saja mari yad satu tangan, ada yadan dua tangan, ada aidin ada banyak tangan. Mana kata ayat tu mutasyabih. Ayat tu guna untuk kita nak faham lebih banyak daripada kita nak pegang satu-satu makna, satu-satu kalimah saat ni. Bukan nak suruh terjemah makna tu. Tuhan waktu turun ayat tu untuk kita faham kata supaya Allahi fauqa aidi. Mana pertolongan Tuhan? Mana Tuhan bersama dengan kita? Tuhan nak situ. Maksud nak faham situ. Masalah iman ni mana kita yakin pada Allah. Maksud kita yakin pada Allah iaitu kita bergantung dengan Tuhan dan kita percaya kepada Allah. Kita pegang percaya pada Allah. Ya gitu. Dan kita pegang kemah dengan Allah. Bukan mana kata kita hal itu kena pakai kata Tuhan duduk betul, duduk letas tu betul, letas tu duduk atas harah-harah, ada tangan-tangan lah. Bukan nak situ. Dan ada sifat-sifat Tuhan saat itu kita sifat dengan sifat yang sempurna. Situ ya. Sebab Tuhan suruh jaga anak sifat Tuhan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Tuhan daripada barang mereka tu sifat. Kita tak boleh nak sifat Tuhan. Nah, sifat secara ijman. Jauh dah. Sebab tu orang panggil bila kita nak pergi atas Tuhan tak serupa dengan makhluk, kena 5 sifat. Orang dulu bijak, ya tahu dah. Mung tak saya pergi kata lais, nak pergi kata lais sekamislihi syai, kata Tuhan tak serupa makhluk. Mung kena ngaji kidam, baka, mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi wa taniyah. Ngaji 5 ni pak, makna kata kita pegang betul sing laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir. Kena tepat dah. Patuh pegang kata tak serupa. Tapi pegang kata bertepat. Pegang kata tak serupa. Tuhan tak ada tangan. Apa ni Tuhan pegang kata tak tepat, Tuhan ada letak. Pas tak serupa kat mana? Pas kata Tuhan royak. Tuhan royak situ panggil mutasyabihah. Panggil mutasyabihah. Hakikat kunhi, hakikat dia serah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ganggulah. Tafwid mutlak, serah Tuhan betul. Kerana hak tu kita nak kita humplah. No hakikat hak sungguh. Nah. Tu mana huwa allazi anzala alaikal kitab. Ya Tuhan yang menurunkan di atas kau kitab. Minhu ayatun muhkamat. Di antara kitab tu ada ayat-ayat muhkam. Apa muhkamat? Wadihatud dilalati. Oh yang nyata dilalah, nyata petunjuknya. Nah. Hunna ummul kitab. Itulah ibu bagi kitab. Apa makna ummul kitab? Aslul kitab. Al-mu'tamadu alaihi fil ahkam. Hak yang bergantungkan, berpegang di atasnya, di atas al-asli fil ahkam. Pada hukum-hukum kita kena pegang hak asal tu, kerana hak tu hak asah. Kita kena pegang hak tu lah. Wa ukharu mutasyabihat. Dan hak yang lain saat ini mutasyabih. Hak lain saat ini mutasyabihat. Wa ukharu mutasyabihat. Dan hak yang lain saat itu jadi mutasyabih. Apa mutasyabihat?
Dia kata la tufhamu ma'aniha, tidak difahamkan makna-maknanya, makna mutasyabihat. Lahana ka awasilis suwari, supaya awal-awal surah. Nah. Ka awailis suwari, supaya awal-awal surah ni, supaya alif lam mim ha mim ain sin qaf, semua tu orang panggil tidak difahamkan makna dia. Wal muradu, dia kata dan murad annaha la tufham bisuhulah, mana tidak difahamkan dengan suhu dengan mudah. Tak faham sini makna tak faham, tak faham makna kelimah dia sat ni. Nak faham betul tapi maksud dia faham. Wa in kanat tufham bimazidin, dan jika difahamkan dengan lebih banyak, bimazid ta'ammulin, dengan bertambah banyak perhati, kama huwa mazhabul khalafi, sebagaimana mazhab khalaf, fa innahum yu'awwilunaha ta'wilan sahihan, maka sungguh mereka itu takwilkan ayat mutasyabiah dengan takwil yang sahih. Wa ja'alihi, sini dia kata wa ukhra mutasyabihat la tufham ma'aniha ka awal suwar. Wa ja'alahu kullahu muhkaman fi qawlihi uhkimat ayatuh, bima'na annahu laysa fihi 'aibun, wa mutasyabihan fi qawlihi kitaban mutasyabihan. Wa ja'alahu ninka, wa ja'alahu isyaratun li so'alin wa jawabi wa jawabin suratus so'al qad ja'alahu na muhkaman wa mutasyabihan fa kaifal jam'u. Seolah orang tanya kata, lepas tu ada muhkam, apa maksud muhkam pula? Itu mana wa ja'alahu kullahu, dan Tuhan jadikannya akan kitab semua tu muhkaman. Muhkam fi qawlihi, muhkam pada firman Allah, uhkimat ayatuhu. Tuhan sebut uhkimat ayatuhu bermakna annahu, dengan bahasanya laisa fihi aibun, mana tidak ada pada kitab tu aib. La lafzan wala ma'nan, tidak pada lafaz dan tidak juga pada makna. Wa mutasyabihan, dan ada makna mutasyabihan. Tuhan sebut Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taksya'iru min hujuludul ladhina yakshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallahu yahdi bihi man yasha wa man yudlillah fama lahu min had. Dan mutasyabih, apa makna mutasyabih? Bimakna annahu, dan bahasanya yushbihu ba'duhu, serupa setengahnya ba'dan akan setengah, fil husni was sidqi, pada molek elok dan sidqi benar. Tu sebab tu ayat tu bang ayat muhkam, kita kena faham benda ni. Ayat muhkam, ayat mutasyabih. Ya setengah remoh ni tu hidup pegang. Hidup pegang, orang panggil pegang atas upah. Hidup pegang apa ni, kata muhkam belaka. Cuba kita tengok ayat yadu, tangan saja tu ada yadullahi fawqa aydihim, ada satangi. Bal yadahu mabsutatan, ada dua tangan. Was-samaa'a banainaha bi aydin wa inna lamusi'un, dan ada tangan-tangan pula. Mana mutasyabih lah tu. Tengok ada sebut lafaz pun, ada sebut gitu gini, banyak dah.
Ni tapi orang panggil oh tu hari ya belakon dah. Tapi ada hati, ada galang bagi dalam hati itu ada zairun. Nak jadi fitnah, suka sengit, suka gapo tu jadi. Sebab tu kita nampak banyak fitnah. Banyak fitnah masuk bulan Syaban, kecek Hanis Syaban pula. Deh. Ada tanya, baca Yasin, ada baca Yasin malam Syaban. Malam nisfu Syaban ni, bulan Syaban ni secara umumnya dah Tuhan suruh banyakkan amal ibadat. Ada sebut oleh hadis kan. Jadi bulan Syaban ni iaitu bulan hak Nabi berdoa Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. Sebab tu Nabi sebut ke bulan Sya'ban ni syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Bulan hak yang terlupa oleh ramai orang. Yaghfulu anhu nas. Banyak bulan hak orang lupa. Dianya duduk di antara Rajab dengan Sya'ban dengan Ramadan. Dan Siti Aisyah radhiyallahu anha kata, lam arahu, aku tak pernah nampak Nabi saiman puasa qattu min syahrin. Puasa sebulan saat itu aktsara lebih banyak min siyamihi min Sya'ban, daripada puasanya bulan Sya'ban. Tak ada tengok Nabi saat ini kana yasumu kullah. Nabi puasa sebulan lalu pada wa kana yasumu illa qalila. Ada juga Nabi puasa Sya'ban itu sikit je tak puasa, banyak puasa belaka. Ayat menggalakkan amal sangat. Sebab tu ulama yang jadi ke bulan Sya'ban sebab boleh puasa. Dulu baca Quran, baca apa sebab tu. Dan ada hadis nisfu Sya'ban, Nabi SAW sabda, Nabi kata idza kanat lailatul nisf min Sya'ban, apabila malam nisfu Sya'ban tiba, malam nisfu Sya'ban faqumu lailaha, hendaklah qiyam di siang di malamnya, wasumu naharaha, dan hendaklah puasa di siang hari. Fa innallaha yanzilu ila sama, fa innallaha yanzilu ila sama'id dunya, Tuhan turun kepada langit dunia. Fa yaqulu, maka Tuhan kata, dia sebut fa innahu yanzilullah, maka sungguhnya Allah Taala turun fi sama'id dunya, di langit dunia, li ghurubis syamsi, ketika jatuh matahari, mula pada jatuh matahari. Fa yaqulu, maka Tuhan kata, hal min mustaghfirin fa aghfiralah, ada orang yang minta ampun tak, maka aku nak ampun. Wa min mustarzikin, ada orang minta rezeki, fa aghfiralah, aku nak ampun, aku nak rezeki. Dan Tuhan kata ala min mustaghfirin, ada dak orang yang nak minta ampun, fa aghfiralah, aku ampun. Ala min mustarzikin, ada dak orang minta rezeki, fa arzuqah, maka aku rezeki pada dia. Ala kadza wa ala kadza hatta tatlu al-fajr, dan Tuhan kata siapa kita, adakah tidak sehingga naik matahari, naik waktu subuh. Itulah hadisnya, lebih kurang. Sekat dulu hari ni malam ceramah tak. Tafsir sebuah hari dah. Tu. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, sadaqallahul azim. Sekat dulu. Boleh malam dok madakan ceramah dua malam. Pak Qur'an ke 1 tidur. Hari tak. Dak leh, ramah rumah. Dia mau buat besar lah ramah ke. 2000. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sahbihi ajma'in.
اللهم إنا نسألك أن ترزقنا علوما نافعة ورزقا واسعا على صالحة مقبولة وسعادة الدار وحسن الخاتمة وأنت خير الرازقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.